Izzuddin Abdul Salam dia tak setuju dengan pemerintah zaman dia. Dia berkelahi, dia marah, dia buat keputusan keluar daripada Mesir. Bila dia buat keputusan keluar daripada Mesir, dia bawa diri keluar. Tidak ada tinggal lagi penduduk kota Kahirah katanya, melainkan setinggal pemerintah dengan tentera dengan beberapa kerat pengawal. Yang lain rakyat semua ikut Izzuddin keluar. Tu hebat dah, pasal dia punya pengaruh dia ketika tu. Sehingga menteri dia kata, beritahu kat raja hang telah memerintah, tak ada rakyat dah. Pasal apa? Izzuddin keluar semua ikut dah. Pasal depa tu, Mamalik ni adalah hamba yang memerintah. Depa hamba, depa rampas kuasa pemerintah. Dia jemput balik, depa pergi merayu ke dia supaya masuk balik dalam negeri. Dan baliklah dia masuk dalam negeri. Izzuddin Abdul Salam. Dia bagi syarat, boleh. Tapi aku nak ambil hampa ni, pemerintah ni nak pergi jual lu di pasar hamba. Pasal hamba. Lepas tu aku nak beli dan bebaskan. Baru hamba boleh merintah. Hamba tak boleh merintah dah. Dan dia telah lelong pemerintah zaman dia. Tuan-tuan boleh buat tu hebat lah. Nanti kita tengok macam mana. Mana-mana yang boleh kita lelong, tengok Menteri Pelancongan dia lelong dah. Kata Izzuddin Abdul Salam, antara yang paling mengherankan Izzuddin tadilah, golongan ahli fiqh yang, kata Izzuddin yang kita punya tadi, kata dia antara yang paling mengherankan golongan ahli fiqh yang bertaklid ni, katanya mengikut pendapat daif imam mereka sekalipun mereka tidak mempunyai hujah untuk mempertahankannya, namun mereka terus bertaklid, terus ikut dia. Mereka meninggalkan pendapat yang mempunyai dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah dan qiyas yang sahih. Ini disebabkan jumud bertaklid kepada imam mereka. Bahkan mereka cuba berhelah untuk menolak apa yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan cuba mentakwilkan keduanya dengan takwilan yang jauh lagi batil, semata-mata untuk mempertahankan mazhab mereka. Ni kata dia. Kata dia lagi, dahulunya orang ramai bertaklid para imam yang mereka pilih tanpa bertaklid, bertanya kepada para imam yang mereka pilih tanpa bertaklid kepada mazhab. Macam kita cerita tadi, dulu dia kata tak, tiada siapa pun yang membantah mereka bertanya tersebut, sehinggalah lahirnya mazhab-mazhab ini, dan mereka yang taksub bertaklid kepadanya, sehingga seseorang mengikut imamnya sekalipun pendapat imam berkenaan jauh dari dalil, semata-mata kerana taklid, seakan imamnya nabi yang diutuskan. Ini menyimpang daripada hak, daripada kebenaran, dan menjauhi benda yang tepat, dan tidak ada suatu orang yang berakal pun boleh cakap benda macam ni. Tuan-tuan tahu anak murid Imam Syafi'i nama dia yang terkenal ialah Al-Muzani. Siapa yang nama Muzani itu anak murid Syafi'i lah tu, kan? Al-Muzani ni ialah anak murid Imam Syafi'i. Dia ikhtisarkan, dia buat ringkasan kepada ilmu Imam Syafi'i. Bila dia buat ringkasan, dia kata, aku ringkaskan ini daripada ilmu Syafi'i untuk orang yang mau, dengan aku perlu memaklumkan sesungguhnya Syafi'i semasa hayatnya menghalang orang bertaklid kepadanya dan kepada selain daripadanya. Maka sesiapa yang maukan Imam Syafi'i, ilmu Syafi'i, hendaklah dia tahu ilmu Syafi'i itu Syafi'i melarang orang ikut dia tanpa mengetahui dalil. Tu kata anak murid kanan dia tulis ikhtisar kepada mazhab. Dia kata aku tolong ikhtisar ni daripada pendapat Imam Syafi'i, dan apa yang dia sebut dengan makna yang hampir, dengan aku perlu bagi tahu dia hari tu larang siapa-siapa ikut dia dengan tak tahu dalil. Hak ada ni lebih lajak daripada laju. Tengok, kita dengar orang yang mungkin mereka, apa kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Pasal kita duduk di Makkah dia, kita baca dia. Pasal Ibn Qayyim ni terkenal, Ibn Qayyim ni dia kena tempeh tok guru dia, tempias tok guru dia Ibn Taimiyah, yang terkenal dengan pemikiran yang tajam dan kritis tak satu benda. Kata Imam Ibn Qayyim, yang lebih pelik dari itu semua, dari cerita-cerita orang taklid ni, ialah sikap kamu wahai golongan taklid, wahai golongan ikut mazhab, wahai golongan yang ikut tanpa tanya dalil ni. Yang paling pelik ialah sikap kamu.
kamu ini jika mendapati ayat Quran yang bersesuaian dengan mazhab kamu, maka kamu akan terima apa yang jelas daripada ayat itu dan berpegang dengan dia. Teras kamu dalam perkara itu ialah mazhab kamu, bukan ayat. Dia kata, jika kamu dapati ayat lain yang setanding dengannya, yang sama dengan itu, tapi bercanggah dengan mazhab kamu, kamu tak akan terima. Kata dia, kamu akan cuba membuat berbagai takwilan, kamu akan tafsir kau tu, pusing kau ni, nak bagi jadi supaya tak bercanggah dengan mazhab kamu. Dia kata, dan mengeluarkannya dari maksud yang jelas kerana tidak bersesuaian dengan mazhab kamu. Inilah yang juga yang kamu lakukan dengan nas-nas sunnah. Dia kata, jika kamu dapati satu hadis yang sahih yang bersesuaian dengan mazhab kamu, kamu terima. Kamu kata, tengok Nabi kata begini, 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 dia kata. Tapi jika kamu dapati 100 ataupun lebih hadis yang sahih, yang canggah dengan mazhab kamu, kamu tak pandang sebelah mata pun. Kamu kata, ya ni mazhab kita tak boleh lah tu hadis-hadis lah, tapi kita dah mazhab dah dah. Kamu kata macam tu. Inilah kata Ibn Qayyim, perangai orang yang ekstrim. Tuan-tuan, hadirin dan mukminin sekalian, apa lagi kesan taklid mazhab ni? Bukan taklid, kesan ekstrim mazhab ni. Kesan yang lain adalah menyempitkan ruang hukum dan ijtihad. Disempit. Saya nak baca, tuan-tuan, sedangkan agama ni mari yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Saya nak baca beberapa benda yang beberapa contoh mungkin. Tuan-tuan kan tengok kalau kita ekstrim mazhab. Kalau orang tu ekstrim mazhab Hanafi kan. Dalam mazhab Hanafi ni, haiwan laut ni yang tak menyerupai ikan tak boleh makan. Mamak nasi kandang tu patut dia pun tak buka kedai nasi kandang jual ketam tu. Hampa mazhab Hanafi. Tapi main dengan syurul aku ni boleh lah kan. Kalau orang tu dia mazhab Hanafi duk pegangan tu, sedangkan kan laut ini tuhuru ma'u wa hallu maitatuhu, airnya bersih dan bangkainya halal. Nabi tak sebut ikannya, semua bangkai tu. Anjing laut pun anjing laut lah, kuda laut lah, duyung pun kalau buat makan lah. Duk apa dugong. Tapi duyung ada santai, duduk dalam kaki dua tu boleh jalan terdarat tu, tak boleh makan lah. Tapi yang pentingnya dalam mazhab Hanafi kalau ikut dia sempit. Saya baca dalam buku Qaradawi Kai Tanjahul Muassasatuz Zakati fi Tatbiqil Ma'asir. Dia kata supaya zakat ni berjaya dalam melaksana, dia sebut, kata Qaradawi, aku masih teringat beberapa tahun lalu aku telah melawat negara-negara Asia Tenggara, antaranya Malaysia, Indonesia dan Malaysia. Di sana antara soalan penting yang berulang ditanya padaku, khasnya di Malaysia, oleh Chancellor Universiti Malaya, para pensyarah dan pelajarnya, mereka tanya, adakah wajar siasah ekonomi Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada peladang-peladang besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan hektar tanaman getah atau teh atau kelapa atau mangga dan lain-lain? Dalam